Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Pengerusi Majlis, para guru, rakan-rakan dan hadirin yang saya kasihi sekalian. Pada hari yang indah ini, saya ingin menyampaikan sebuah cerita teladan yang berkisahkan dua ekor haiwan iaitu sang anak dan kura-kura. Saya pasti kalian mesti pernah mendengar cerita ini. Di dalam sebuah hutan rimba, tinggal seekor arnab dan kura-kura. Sang arnab atau nama saintifiknya Oryctolagus senilus merupakan haiwan mamalia yang kecil dan berbulu. Ia tinggal di kawasan yang bersemak, padang rumput dan di dalam hutan. Arnab juga dikenali sebagai penghuni bawah tanah. Terowong bawah tanah dijadikan tempat untuk arnab tidur dan berlindung dari ancaman haiwan lain. Kura-kura pula sejenis haiwan berkerangka keras dan bertulang belakang. Sama seperti sang arnab, kura-kura juga tergolong dalam golongan jenis pemakan tumbuh-tumbuhan iaitu herbivore. Saiz badan kura-kura kebiasaannya berukuran di antara 10 hingga 20 cm. Disebabkan kerangka kura-kura yang besar dan keras, haiwan ini berjalan dalam kelajuan yang agak perlahan jika dibandingkan dengan sang arnab. Hadirin sekalian, ceritanya bermula begini. Sang arnab ini mempunyai sifat yang sombong. Oleh kerana dia boleh berjalan dengan pantas, sang anak sering mempersendakan kura-kura dengan mengejek si kura-kura yang lembab. Oleh kerana sering ditertawakan oleh sang anak, kura-kura berasa marah dan geram. Kura-kura pun mencabar sang anak untuk berlumba. Sekali lagi, anak ketawa mendengar cabaran kura-kura itu kerana dia yakin kura-kura pasti akan kalah. Keesokan harinya, semua haiwan seperti burung hantu, itik, tupai, rusa, musang dan monyet berkumpul di hutan untuk menyaksikan perlumbaan tersebut. Sang arnab dan kura-kura bersiap sedia untuk berlumba lari. Mereka akan bermula dari sebatang pokok besar sehinggalah tamat di tasik yang terletak di hujung hutan. Di garisan permulaan, itik dan tupai memegang tali berwarna merah, manakala burung hantu menjadi juri. Musang dan rusa pula bersiap sedia di garisan penamat dengan memegang tali berwarna biru. Kawan-kawan, sebelum perlumbaan dimulakan, izinkan saya menceritakan sedikit info berkenaan haiwan-haiwan yang ada ini. Pertamanya adalah itik. Itik merupakan haiwan dari keluarga burung. Ia mempunyai badan yang padat dan tidak boleh terbang, namun cekap berenang di permukaan air. Selain itu, itik juga mampu memerangkap haba dalam badannya. Yang kedua adalah burung hantu. Burung ini aktif di waktu malam kerana penglihatannya yang tajam di dalam gelap untuk memburu makanan. Walaupun mempunyai sifat yang sama seperti itik, iaitu bersayap, berkaki dua, berdarah panas dan bertelur, tetapi burung hantu mampu terbang tinggi di udara. Seterusnya adalah musang dan rusa. Kedua-dua haiwan ini mempunyai ciri-ciri yang hampir serupa iaitu berdarah panas, melahirkan anak, mempunyai badan yang berbulu dan tergolong dalam golongan haiwan omnivore iaitu memakan tumbuh-tumbuhan dan daging. Baiklah, mari kita mulakan cerita. 1, 2, 3, jerit si tupai. Dalam sekelip mata, anak pun mula berlari meninggalkan kura-kura di belakang. Perjalanan dari pokok besar ke tasik itu sangat jauh. Selepas tiba di pertengahan jalan, arnab pun berhenti seketika dan melihat ke belakang. Nampaknya kura-kura masih tidak kelihatan. Oleh kerana keletihan, sang anak pun baring di tepi jalan untuk berehat. Sedang dia berehat, dia pun tertidur. Setelah beberapa ketika, kura-kura pun tiba di situ. Namun, sang anak masih lagi tidur. Perlahan-lahan, kura-kura meneruskan perjalanan meninggalkan sang anak tadi. Tanpa berehat, akhirnya kura-kura tiba berhampiran dengan garisan penamat. Lantas, sang anak terjaga dari tidurnya. Dia melihat ke hadapan dan mendapati semua haiwan yang menonton tadi sedang bersorak di hujung tasik. Dengan cemas, anak pun memecut dan mengejar kura-kura. Malangnya, dia tidak sempat mengejar kerana kura-kura telah pun sampai di garisan penamat dan memenangi pertandingan tersebut. Hakim burung hantu pula menghadiahkan pingat emas kepada kura-kura.
Kura-kura berasa sangat gembira kerana dapat mengalahkan sang anak yang sombong itu. Sang anak berasa kecewa dan sedih kerana kalah dengan kura-kura yang berjalan lambat itu, lalu bertanya, "Bagaimana kamu boleh menang? Semasa kamu tidur nyenyak tadi, aku terus merangkak ke garisan penamat ini. Walaupun aku perlahan, tetapi aku berusaha keras." Kesimpulannya, apakah nilai-nilai yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Baiklah, mari saya senaraikan. Yang pertama, kita tidak boleh memandang rendah terhadap orang lain dengan bersikap sombong dan riak kerana kelebihan yang kita ada. Yang kedua, kita haruslah berusaha keras untuk berjaya pada masa akan datang. Usaha yang berterusan pasti akan membuahkan kejayaan. Dan yang terakhir sekali, walaupun kita ada kekurangan, anggaplah itu sebagai pembakar semangat untuk kita terus kuat berusaha dan mendapat kejayaan. Sekian sahaja cerita dari saya. Terima kasih dan jumpa lagi.